Jadi dinding toilet apa semua dah merekah, dah jatuh semua. So toilet sumbat sampai sekarang. Jadi kalau nak mandi, nak uruskan diri macam mana? Bagi tahu orang atas, kita orang nak mandi. So dah bagi tahu 3 kali dia tampal pun tak boleh juga. Ini kali yang ketiga tampal, so still lagi busuk. Tampal ni DBKI buat sendiri ke? Tak kami. Buat sendiri lah. Buat sendiri. Nama saya Fairul Iskandar bin Faizil D'Souza. Saya pengurusi serta penduduk Perumahan Awam Fleksi Perak Bandar Berasentu Kuala Lumpur. Masalah yang dihadapi oleh penduduk sini memang banyaklah. Yang paling kritikal sekali pertama pasal parking lah, isu parking. Keduanya isu masalah kucing yang terlalu banyak dekat setiap blok yang menyebabkan tai kucing begitu banyak di Siar Kaki 5 lah, sampai ada orang yang dah pindah terpaksa cari rumah lain, dah tak boleh nak kampung masalah isu kucing ni. Dengan tai yang begitu banyak, nak kena cuci setiap hari, dia jadi bebanan kepada penduduk lah. Ketiganya, banyak daun-daun ataupun pokok-pokok yang tumbuh di dinding-dinding luar kawasan perumahan, seperti macam di tingkat-tingkat yang tinggi, dan secara tak langsungnya akar-akar pokok tu telah pun masuk dalam dinding tersebut. Dan bila kita pergi ke rumah, kita boleh tolak batu tu dan batu tu boleh jatuh ke bawah sebab akar tu dah masuk ke dalam dinding tersebut lah. Kita ada 7 buah blok. Satu blok ada 204 pintu dan total keseluruhan ada 1428 unit. Itu yang menjadi masalahnya, benda ni berlaku di semua blok. Masalah kucing, masalah pokok yang tumbuh di dinding. Kalau kita pergi di satu tempat, iaitu di blok 29, kalau kita naik di tingkat paling tinggi 17, setiap kali hujan air itu akan masuk dalam kawasan rumah orang, dia akan leaking masuk, dan itu menjadikan satu beban jugalah kepada penghuni-penghuni lah pasal isu-isu tersebut lah. Kawasan ni istimewa sikit, dari dua, satu pembeli, satu penyewa. Kalau dengan benda raya RM124, kalau pembeli yang menyewa pada orang paling minimal 800 kot. 1,100 pun ada. Masalah parking ni memang dah lama. Saya masih ingat lagi tahun masa tu Tan Sri Muhyiddin menjadi Menteri Pendidikan. Isu dia bermula daripada sekolah di bawah blok, sekolah Seri Perak nak dipindahkan. Dia carikan tapak baru. So sampailah terbinanya sekolah Seri Perak tu. Dan waktu tu kita dah ada juga workabout dengan Tan Sri Muhyiddin di sini waktu tu Menteri Pendidikan, untuk kita berbincang untuk nak didirikan parking bertingkat. Masalah pada tahun tu lah. Saya rasa ada lebih 10 tahun. So lepas kita penduduk dahulu sebelum ni pernah highlightkan perkara ni, tapi akhirnya sampailah Tengku Adnan jadi Menteri Wilayah tu sebab itu, dan mengatakan benda tu telah macam lulus lah. Saya dengar macam lulus untuk dibangunkan parking bertingkat tu di kawasan depan ni lah. Tapi bila dah ada sikit pertukaran kerajaan apa semua tu, dia macam tak tahulah hold ke apa. So sekarang ni kita mohon balik. Sebab tu bila saya berjumpa balik dengan MPP yang baru, dia orang bagi tahu yang ada peruntukan itu telah digazet macam disediakan lah, tapi tak dijalankan. Sebab tu kita dari segi penduduk dengan yang lain ni kita mohon balik. Jumlah saya tak tahu berapa, tapi dia kata dalam ketinggian tu 7 ke 9 tingkat parking tingkat tu. Banyak benar. Situ jadi ke surau sekali bawah, atas tu court futsal ke apa itu, lepas tu ada parking tingkat lah. Boleh menampung saya rasa 300-400 itu. Penyelenggaraan sekarang ni telah digezetkan kepada JMB, tapi JMB kebersihan saja. Untuk penyelenggaraan last mereka buat waktu pembelian rumah. Maknanya dah beli rumah itu, masa tu saya ingat menteri mana, Enos, waktu tu ada tambahkan besi lah, pipe dah tukar. Tapi masalah tu jadi punca pada sekarang sebab pipe tu pun dipasang pun tak mengikut spek yang betul. Ada yang bocor masuk dalam rumah orang apa semua kan. Semua blok berlaku dia tu. Kucing ni kucing yang mungkin ada orang jaga, dan mungkin kucing daripada luar datang ke sini. Dia beranak dah beranak. Kucing liar lah. Dan dia memang jadi satu beban dah sekarang daripada duduk hari-hari nak kena cuci lantai everything semua.
Saya pernah kemukakan kepada pihak pengurus Uzun, tengah jumpa lah Uzun, tapi dia kata dia orang dah cuba sedaya upaya pasal kucing ni, tapi untuk nak memanggil unit macam bandaraya dia ada satu unit untuk macam yang anjing liar apa semua, untuk nak naik kata dia kata itu satu benda di luar bidang, macam itu yang dijawapan daripada pegawai bukan bidang bandaraya. Itu yang membuatkan dia lagi stuck kat situ lah. So kami lah kadang-kadang hari ni tangkap seko, tangkap 2 ekor, dah kan wujud lagi, kan tangkap wujud lagi, macam tu je lah. Buat penduduk still pantai kita kan. Masalahnya tu lah macam lebih kepada infrastruktur lah. Contohnya macam saya kata tadi yang leaking apa semua, yang lain tu adalah tapak permainan kanak-kanak lah. Tapak permainan kanak-kanak ni boleh saya cakap lah, ada orang bina tapak permainan kanak-kanak ni di area Blok 41 antara pertengahan ni dengan 29 ni ibarat macam okey, kita buat je tapak mainan yang bersaiz kecil yang asalkan ada. So kita ini dah banyak pecah lah. Di BKL Zon 3 saya rasa pegawai dia nampak pun masalah tu, tapi saya tak tahu kenapa tak diutarakan ke atas, sebab memang tak sesuai dah sekarang untuk kanak-kanak bermain lah. Memang dah terlalu lama dan boleh memudaratkan lah. Ada yang patah, nanti kita tengok lah kan, yang patah yang memang tak sesuai, dan kita nak minta digantikan dengan kapasiti yang besar yang boleh dipakai oleh ramai orang dan juga benda tu tanam. Kami baru wujudkan Balai Persatuan, sebab persatuan ni telah mati dekat hampir 3 tahun tak mesyuarat sebelum ni. Saya baru wujudkan dalam 2 bulan ni. So banyak perkara yang penduduk sini bagi tahu kat saya, so saya terpaksa highlightkan lah. Baru-baru ni saya ada berjumpa dengan MPP Batu, Saudara Gulam Muzaffar, untuk membantu saya dalam menyokong permohonan kita tu, masalah-masalah dihadapi. So saya dah terlantar surat kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Wilayah. Saya mohon untuk dia mengadakan satu workabout di Seri Perak untuk dia tengok seri masalah yang dihadapi. Saya tengah menunggu kat lah jawapan tu kan, dengan kadar yang segera lah, sebab benda ni sebenarnya dah lama dah masalah yang dihadapi kat sini. Lama, cuma saya tak, mungkin disebabkan penduduk tak ada. Sebelum ni tu yang dia jadi macam tak ada siapa nak pandang kat Seri Perak ni, dengan masalah tar yang dilakukan oleh pihak bandaraya, tapi tak dengan air bertakung. Tar tu tak keseluruhannya, tapi kat dalam motor tak tar. So bila motor parking, bila air turun bertakung kat dalam motor tak diparking kat tempat parking sebab air bertakung, parking mata-mata tempat. So tu yang jadi macam parking bawah bumbung apa tu, sebab infrastruktur yang pertama tu pun tak dibuatkan dengan baik lah. Saya duduk daripada tahun 1986. Saya nampak keadaan di kawasan ni macam saya jaga penjaga JMB kan, kebersihan tu dia orang ambil, aku dah lantik JMB, pasal kau apa-apa nak buang, apa suka hati dia. Dia orang tak ada macam civic minded nak jaga kebersihan. Semua ditanggung oleh sebab dah ada orang yang tukang cuci, sapu, dia orang lepaskan segala benda tu kat situ. Jadi saya rasa manakan civic minded tak ada di kalangan penduduk kat sini. Jadi kita kalau boleh, saya nak minta bandaraya dengan penduduk dan JMB buat satu kesedaran berkenaan dengan kebersihan. Kalau kita tak buat macam tu, sampai tu keadaan penduduk kat sini macam dia ignore lah, buat sambil lewa je. Lantaklah kau, aku jaga diri aku je. Kebersihan tu dia tak jaga. Sedangkan saya sebagai JMB, bila orang tak satu tempat tu kau tak bersih, dia orang komplain, kita orang akan komplain dengan dia orang buat kerja, bukan tak buat kerja. Dia orang takkan 24 jam nak menyapu pun, nak berehat kan. Dia orang bekerja pun daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam. Baru ni kan saya tengok itu untuk saya pekerja-pekerja yang kita lantik ni, kontraktor yang kita lantik, dia orang nak buang air tak ada tempat kan. Saya nak suruh pasang air punya meter tu pun sampai hari ni dia orang tak buat. Bukan susah pun sangat. Saya dalam dekat nak 2 bulan lah. Dekat 2 bulan. Sebab baru ni, sebab sekarang kita dah dapat yang kontraktor baru. Jadi bila kontraktor baru ni nak bekerja-pekerja tu naklah tempat buang air. Tapi dia tak, macam mana kita bekerja tak ada tempat buang air semua kan. Jadi saya minta dia beberapa kali pun dia mungkin dia orang kata dia orang kena minta dengan bandaraya sana kan. Tapi tak tahulah macam mana prosedur dia. Saya pun tak tahu, saya tak bekerja bandaraya, saya tak tahu prosedur dia macam mana. Saya tak pernah cakap dengan bandaraya lagi. Cuma bila penduduk komplain, kita akan buatlah macam dia kata longkang tersumbat kan, kita akan ambil tindakan segera lah, itu aje lah. Mana ada inisiatif kita orang dah, sebab kita dah pegang kontraktor JMB, kita jaga kebersihan itulah. Tapi kalau JMB dah ambil alih semua, baru dia bayar pada kita orang, memandangkan pembeli tak penuh lagi, jadi dia tak nak bagilah, takut risiko kan, tak boleh, tak cukup keuangan. Sebab lift pun mahal, punya ada sebulan kan.